Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Noraina binti Masduki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra. Yang berusaha Tuan Moderator Encik Hafiz Dolson. Yang berusaha Profesor Dr. Naziruddin bin Abdullah, Dekan Universiti Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Hajah Nurlida Saidi binti Awang Teh, Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Yang berusaha Encik Hanafi bin Jantan, Pengurus Perancangan Strategik Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Yang berbahagia Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim binti Muhammad Zailani, Pengarah Ungku Aziz Center for Development Studies, Universiti Melaya. Yang berusaha Encik Muhammad Husaini bin Rani, Penolong Pengurus Bahagian Perancangan Strategik Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah. Yang berusaha Puan Nur Syahira binti Said, Penolong Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik ke Tengah. Para peserta Simposium Pendidikan KKDW, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir ke Simposium Penyelidikan KKDW pada hari ini. Hadirin yang dihormati, untuk makluman semua, Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023 yang diadakan pada hari ini akan membentangkan 3 kertas pembentangan. Pembentang kertas kerja kajian adalah daripada pegawai-pegawai daripada bahagian agensi dan jabatan di bawah KKDW atau wakil institusi pengajian tinggi yang terlibat. Hadirin yang dihormati, bagi memulakan acara pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Noraina binti Masduki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat serta peserta yang saya hormati sekalian. Syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi mengikuti program Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi tahun 2023. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, pelaksanaan Simposium Penyelidikan yang julung kali diadakan ini bertujuan sebagai platform perkongsian ilmu dan percambahan idea berasaskan hasil dan juga impak kajian yang telah dilaksanakan oleh bahagian, jabatan, agensi di bawah KKDW dalam rancangan Malaysia ke-12. Bagi program simposium ini juga adalah selaras dengan saranan pihak kementerian sendiri sebagaimana keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Bilangan 8 bertarikh 10 Disember 2018 yang menyarankan infra untuk mengambil inisiatif bagi berkongsi mengenai sebarang inisiatif dan pendekatan baharu bagi program dan projek kementerian kepada semua kumpulan sasar. Pada hari ini kita akan didedahkan tentang kaedah pelaksanaan, hasil dan juga impak kajian yang telah dilaksanakan bagi rancangan Malaysia ke-12 seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Apa yang akan dibentangkan oleh pegawai daripada bahagian, jabatan, agensi KKDW dan juga akan dibantu oleh perunding kajian yang telah dilantik oleh bahagian jabatan dan agensi berkenaan. Buat pertama kalinya, hasil dan impak kajian ini akan dibentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira dalam konteks sebagai pemegang taruh dan juga penerima manfaat terbesar KKDW yang terdiri di kalangan kepimpinan desa, institusi pentadbiran peringkat kampung ataupun IPPK, kepimpinan kampung sendiri, penggerak agensi dan juga pakar dalam pelbagai bidang berkaitan dengan pembangunan luar bandar. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, simposium ini juga adalah selaras dengan Hala Tuju Infra sebagai pusat kecemerlangan luar bandar atau Center of Rural Excellence
yang mengandungi roadmap atau plan strategik bagi meningkatkan imej infra sebagai institusi latihan dan penyelidikan dalam bidang pembangunan luar bandar di bawah KKDW. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, infra yang ditubuhkan pada tahun 1996 telah diberikan mandat yang besar dalam memastikan keperluan latihan kumpulan SASA dipenuhi dalam pelbagai niche ataupun bidang pembangunan luar bandar, antaranya seperti kepimpinan, pengurusan dan juga pentadbiran desa. Infra juga bertindak sebagai focal point kementerian bagi pelaksanaan penyelidikan dan kajian dalam bidang pembangunan luar bandar. Dalam konteks infra bertugas ataupun diberikan mandat sebagai urus setia bagi jawatankuasa untuk kajian kementerian atau JKIK yang membantu bahagian jabatan dan juga agensi KKDW menyediakan terma rujukan kajian, memohon peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan kajian, memantau pelaksanaan kajian mengikut garis masa yang ditetapkan serta memberikan khidmat nasihat yang berkaitan bagi memastikan kajian dilaksanakan mencapai objektif yang ditetapkan. Selain daripada itu, hasil kajian akan digunakan bagi pelbagai tujuan, antaranya adalah untuk penambahbaikan pelaksanaan program dan juga projek utama kementerian dan juga mengenal pasti potensi dan juga peluang baharu yang boleh diambil kira dalam perancangan akan datang bagi bahagian agensi dan juga jabatan di bawah KKDW. Hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh KKDW juga ada yang telah diterbitkan di dalam jurnal-jurnal ataupun dalam bentuk artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan luar bandar. Dalam hal ini, sekiranya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendapatkan salinan ataupun untuk akses kepada artikel-artikel tersebut, bolehlah hubungi pihak infra untuk mendapatkan maklumat lanjut. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, semenjak pelaksanaan kajian oleh KKDW bermula daripada tahun 1988 sehingga tahun 2021 ini, sebanyak 40 kajian telah berjaya dilaksanakan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan awal kanak-kanak, latihan untuk komuniti, pembangunan masyarakat desa, modal perancangan dan pembangunan kampung tradisional, pembangunan produk pelancongan, kajian sosioekonomi, rancangan pembandaran dan juga kajian mengenai pengurusan sisa pepejal dan sisa kumbahan. Ya, kalau dilihat daripada apa yang saya kongsikan sebanyak 40 kajian ini, pada tahun ini pertama kalinya julung-julung kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan hasil kajian tersebut supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu ya, apa kajian itu telah laksanakan, program apa yang kita jalankan analisa dan kajian terhadapnya dan bagaimana way forward atau hala tuju kepada pembangunan dan juga hasil kajian itu kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai kumpulan SASA. Ya. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana ada 3 kajian. Ya. Kajian ketiga-tiga kajian ini adalah kajian di bawah teras 10, iaitu pembangunan wilayah di bawah dasar pembangunan luar bandar atau DPLB 2030. Yang mana kajian-kajian ini telah hasilnya telah ada hasilnya. Maksud kajian ini telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 oleh 3 Lembaga Kemajuan Wilayah di bawah KKDW, iaitu kajian pertama, iaitu kajian daripada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, iaitu Kesedar, iaitu berkaitan dengan kajian sosioekonomi penduduk dalam wilayah Kesedar. Kajian kedua yang itu kajian oleh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau Kenjora yang telah kita selesai laksanakan pada tahun 2020, iaitu kajian pelan induk hala tuju pembangunan kampung di bawah wilayah Kejora. Dan akhir sekali kajian daripada pihak Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ataupun Ketengah yang selesai dilaksanakan pada tahun 2020 iaitu kajian prospek perkembangan perbandaran Ketengah kesan daripada pembinaan LPT2. Ya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua perunding yang banyak membantu KKDW dalam melaksanakan kajian sepanjang beberapa tahun ini. Antaranya saya boleh sebutkan di sini iaitu seperti Universiti Melaya, UKM Pakar Runding Sdn Berhad, UPM Consultancy and Services, Universiti Sains Malaysia, UPTM atau Universiti Politek Malaysia, Universiti Kuala Lumpur, UniKL, IIUM Consultancy itu daripada UIA, USIM Tijarah Holding Sdn Berhad dan Universiti Utara Malaysia. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerajaan negeri
atas komitmen dan kerjasama yang tidak pernah berbelah bagi yang diberikan kepada Infra sepanjang Infra berurusan dengan tuan-tuan dan puan-puan di negeri-negeri. Dan ribuan terima kasih kepada semua peserta simposium yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan atas komitmen dan juga minat tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir, yang mana tuan-tuan dan puan-puan ini daripada seluruh Malaysia yang terdiri daripada IPPK, Barisan Kepimpinan Desa, pemegang-pemegang taruh di Akar Umbi dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang berhadir pada hari ini. Setinggi penghargaan juga saya ucapkan kepada Barisan Urus Setia yang diterajui oleh Infra dan bahagian-bahagian di KKW atas komitmen dan perancangan yang baik bagi pelaksanaan simposium ini sejak beberapa bulan yang akhir ini. Jadi akhir kalam adalah amat diharapkan dengan adanya simposium pendidikan KKDW bagi tahun 2023 ini dapat memberikan pendedahan dan juga penyampaian dan perkongsian maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan memberikan kefahaman yang lebih jelas mengenai hasil dan impak kajian yang dilaksanakan oleh kerajaan terutamanya di bawah KKDW kepada penerima manfaat iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Akar Umbi serta semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pembangunan luar bandar. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Puan Noraina binti Masduki alias Abdul Hanan atas ucapan alu-aluan yang disampaikan. Hadirin yang dihormati, seterusnya bagi pembentangan kertas kerja Simposium Pendidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023, saya serahkan majlis kepada Tuan Moderator Yang Berusaha Encik Hafiz Dolson. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan juga salam kemajuan buat anda semua. Terima kasih pengacara majlis, terima kasih Puan Aina, pengarah Infra. Mula-mula saya ingat Puan Aina ni ahli Parlimen Masjid Tanah, tapi bukan. Hampir sama tapi tak serupa. Baik, saya diminta oleh penganjur ataupun Infra untuk membuat sedikit pengenalan ataupun ice breaking kepada tuan-tuan dan perempuan yang datang jauh daripada Kelantan, ada Terengganu, Pahang, satu Malaysia datang. Saya orang Pahang, juga orang Felda Jengka 2. Saya nampak juga ada orang Pahang dekat sini. Ada orang Pahang dekat tangan sikit. Hai, jadi kita jumpa. Saya ada jumpa beberapa peserta dalam lift dekat tempat makan tadi, semuanya ceria. Semua cukup tidur ya. Malam tadi saya tengok ada yang melepak sampai tengah malam pun ada yang mandi kolam, ya. Tak apa, ambil peluang ini percuma, jadi manfaatkan sebaiknya. Baik, saya nak ice breaking sikit supaya kita segar pagi ini kerana saya diminta oleh Infra untuk jalankan simposium ataupun forum pada pagi ini dengan lebih santai supaya kita tidak mengantuk. Kerana larangan utama dalam dewan ini selain daripada tidak boleh merokok adalah tidak boleh mengantuk. Jadi sila tumpukan perhatian kerana seperti dimaklumkan oleh Puan Aina, kita semua adalah penerima paling besar manfaat daripada kajian dan juga pelaksanaan yang telah pun bermula dari tahun 2019, 2020 sehinggalah sekarang yang akan membantu Infra untuk menyelesaikan segala perancangan dan juga perkara-perkara pada masa hadapan. Baik, dekat anda punya atas meja ada brochures tu, anda boleh scan QR terlebih dahulu untuk anda follow semua media sosial Infra. Ada TikTok, mungkin ada peserta Infra ataupun pegawai Infra yang buat tarian. Mungkin boleh follow, tak ada masalah. Ada Instagram, ada Facebook, semua ada dalam tu. Jadi sila ikuti perkembangan. Mungkin Infra akan muat naik segala gambar persidangan hari ini di dalam laman Facebook ataupun laman sosial masing-masing. Dan yang kedua, selepas sahaja sesi pembentangan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga imbas QR code. Ada satu lagi kertas atas meja untuk anda salurkan pertanyaan, persoalan, pandangan, kritikan yang membina kepada mereka yang membentangkan kajian pada hari ini. Dan yang kedua, kalau tak boleh nak akses QR code tu, anda boleh ke tengah ruang ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 mikrofon disediakan untuk anda tanyakan soalan terus kepada pembentang hari ini. Nak tanya saya pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada syarat dia, bukanlah syarat apa pun, cuma
bertanya dengan cara yang sopan. Kalau ada kritikan yang membina, pandangan yang membina, tanpa mencetuskan sebarang provokasi dan sebagainya, kerana ini adalah ruang ilmu, ruang pendidikan untuk kita sama-sama belajar dan juga merupakan satu pandangan dua hala, baik daripada pihak infra dan juga daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, itu sedikit pengenalan dan saya faham ya, dalam keadaan dewan yang sangat sejuk ini, kadang-kadang kita rasa ingin melepaskan sesuatu. Jadi tandas lelaki di sebelah kiri saya, kerana men to the left because women always right, sebelah kanan. Okay. Jadi perempuan sebelah kanan saya, tak silap saya lah dekat belakang. Jadi ada refreshment in between. Jadi sila selesakan diri anda. Baik, itu sedikit pengenalan. Jadi kita mulakan pembentangan yang pertama. Saya nak menjemput wakil daripada Kesedar untuk bersama saya di atas pentas. Ada 4 kerusi. Saya rasa ini pembentang paling ramai sekali yang ada. Jadi ke jora dan ke tengah, jangan ke tepi ya. Sila beri perhatian kerana pembentang ini ada 4. Saya persilakan. Yang pertama Profesor Dr. Naziruddin bin Abdullah, Dekan UniKL Business School, dan juga dibantu oleh Dr. Hanafia, dan juga Puan Hajah Norida Saidi binti Awang Teh, Timbalan Pengurus Besar Pengurusan, dan juga Muhammad Nur Hisham bin Abdullah, Bahagian Perancangan Strategik. Silakan. Baik, beri tepukan untuk mereka. Baik, terima kasih semua. Saya first time saya pergi event, brochure tu besar macam nak bagi anugerah bintang popular. Okey, baik. Saya nak mulakan dulu, saya baca sikit berkenaan dengan pembentangan ini. Walaupun pengacara majlis Puan Aina dan juga anda semua sudah pun maklum, namun untuk secara formalitinya saya perlu bacakan sedikit untuk makluman anda berkenaan dengan kajian sosioekonomi penduduk dalam wilayah Kesedar, kajian tahun 2019. Lama dah kajian ni, mungkin ada hasil dan juga outcome ataupun impak kepada kita semua. Dan latar belakang kajian ini adalah penting kepada pihak Kesedar sebagai persiapan dalam rangka menggubal polisi dan hala tuju Kesedar itu sendiri bagi tujuan laporan RMK ke-12 dan mengemas kini data dan perangkaan sosioekonomi dan taraf hidup penduduk di kawasan Kesedar. Saya pasti dah percaya KSP sudah pun dikeluarkan baru-baru ini, belanjawan pun dah dikeluarkan. Mungkin input daripada kajian inilah yang diambil oleh pihak RMK ke-12, pihak belanjawan untuk merangka perbelanjaan, peruntukan dan sebagainya. Dan ini akhirnya akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekaligus merealisasikan apa juga niat murni kerajaan, terutamanya yang saya lihat sekarang ini adalah pembasmian miskin tegar. Dan inilah salah satu perkara yang perlu diberi perhatian dan juga pandangan daripada tuan-tuan dan juga puan-puan sangat-sangat dialukan pada hari ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada pembentang kajian pada hari ini, kita ada satu tayangan video untuk anda untuk memberikan gambaran apakah itu Kesedar dan bagaimana Kesedar ini wujud. Kita saksikan tayangan video itu sekarang. Silakan.
Baik, sila berikan tepukan gemuruh. Terima kasih kepada pihak Kesedar menyediakan video yang menarik. Kesedar ini terletak di bawah negeri yang rakyatnya manis-manis leting, comelote daripada Kelantan ni datang jauh semalam. Sampai pukul apa ya semalam? Sampai pukul apa ya? Awal katanya sampai. Terima kasih sebab sekarang pun dah tak jauh sangat Kelantan ke Bangi ni ikut CSR dan sebagainya. Saya dah lama tak Kelantan lah. Saya pergi tahun 2001 ketika saya darjah 1. Sekarang masih lagi muda insya-Allah. Baik, saya nak teruskan pembentangan kajian ini. Saya nak persilakan Profesor Dr. Naziruddin bin Abdullah, Dekan UniKL Business School yang akan menyampaikan pembentangan kajian di peringkat Kesedar. Silakan Prof. Ya. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya nak kata kasih payah juga kan. Yang saya sanjungilah Tuan Moderator kita, Cik Hafiz, rakan-rakan pembentang saya daripada Kesedar, Cik Nur Hisham dan juga Puan Hajah Nur, dan juga rakan pembentang daripada UniKL, Dr. Hanafiah, tak lupa pada Puan Nur Aina, pengarah infra, dan rakan-rakan saya di depan sana lah, barisan depan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Kita mulakan pertemuan banyak mata kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana memberikan sambutan yang meriah kepada simposium penyelidikan KKW 2023 pada tahun ini. Moga-moga dengan inisiatif yang diambil oleh Infra ini akan membuahkan hasil yang besar, terutama kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendapat manfaat besar daripada limpahan bajet 2023 atau 2024 nanti, khususnya yang disalurkan melalui KKW dan juga Kesedar. Kita melakukan kajian ini pada tahun 2019, kajian sosioekonomi penduduk Kesedar pada tahun 2019, dan kita alhamdulillah menamatkan pendidikan kita dan membentangkan kepada KKW waktu itu pada di akhir tahun 2020. Di antara tahun 2019 dan 2020 itu banyaklah cabaran-cabaran, hambatan-hambatan yang kita hadapi, yang kadang-kala agak melengahkan sedikit, melambatkan sedikit proses kita untuk dapatkan data daripada responden. Responden kita untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, daripada 4 jajahan di bawah penyeliaan Kesedar ialah 4. Satu daripadanya ialah Gua Musang, yang kedua ialah Kuala Kerai, yang ketiga ialah Jeli, dan sebahagian kecil daripada jajahan Tanah Merah. Ini adalah responden banyak 2,449 yang kita dapat daripada seluruh jajahan di bawah penyeliaan pentadbiran Kesedar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya tak tahu berapa masa yang ada pada saya. Saya jangkakan lebih kurang dalam 40-45 minit untuk saya membentangkan hasil kajian ini untuk tatapan dan juga sedikit maklumat kepada tuan-tuan bagi tuan-tuan dan puan-puan memahami selok-belok bagaimana pentadbiran dan juga pencapaian penduduk di bawah pentadbiran Kesedar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan kepada slide yang pertama. Ini adalah kandungan pembentangan saya pada hari ini. Ada 5 bahagian yang saya akan kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Pertama ialah analisis berdasarkan jumlah responden. Jumlah responden kita seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah 2,449. 1,007 orang daripada responden itu datangnya daripada Gua Musang, 600 daripada Kuala Kerai, 291 daripada kawasan Tanah Merah, dan 551 daripada kawasan Jeli, yang melengkapkan sejumlah 2,449. Jumlah teramai adalah daripada Gua Musang 1,007. Ini tuan-tuan dan puan sedia maklumlah bahawa inilah kawasan sasaran kita, dan tidak heranlah kita dapat sejumlah besar responden kita daripada Gua Musang. Kedua, kita akan pergi kepada
analisis simulasi mengikut perubahan sosioekonomi terkini. Terkini maksud saya ketika itu, walaupun kita bentangkan 2020 pada ketika itu, waktu itu terkinilah. Sekarang ini tidak berapa terkini, terkenun saya rasa. Yang ketiga ialah kita buat analisis berdasarkan jajahan, satu persatu kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tuan-tuan khususnya daripada jajahan Gua Musang, ataupun daripada Kuala Kerai, ataupun daripada Jeli, ataupun daripada kawasan Tanah Merah, untuk tuan-tuan jejaki bagaimana prestasi setiap jajahan di bawah kelolaan tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, kita akan rumuskan dan cadangkan beberapa perincian dan beberapa juga simulasi. Dan akhir kita akan berakhir, saya akan mengakhiri pembentangan saya pada hari ini dengan dibantu oleh Dr. Hanafiah untuk melihat 5 daripada strategi yang kita cadangkan kepada pihak Kedah untuk dilaksanakan pada tahun ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan pahami bahawa dapatan kajian ini adalah sebagai baseline untuk membolehkan Kedah memacu pertumbuhan ekonomi, sosioekonomi kawasan Kedah ke tahap yang lebih tinggi berdasarkan kepada dapatan kajian ini. Ini merupakan satu baseline, garis paras untuk membolehkan Kedah ketahui jauh mana pencapaian mereka berakhir pada tahun 2019 yang lalu. Ini ada skop kajian kami. Skop kajian ada 5 juga yang mencakupi sosioekonomi, kualiti hidup, budaya tingkah laku kemasyarakatan, fizikal persekitaran tempat tinggal, sikap dan persepsi penduduk di kawasan Kedah. Di mana pendetailannya ada di sebelah kanan itu untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita bercakap tentang sosioekonomi atau perkara yang kita tanggapi ialah soal demografi penduduk. Kita akan tunjukkan nanti berapa peratus daripada ketua isi rumah KAR daripada kalangan lelaki dan berapa daripada kalangan wanita. Jangan terperanjat bahawa ada di antara isi rumah, ketua isi rumah di kawasan Kedah ini, ketuanya adalah wanita, bukan lelaki. Barangkali kematian suami barangkali menyebabkan isi rumah tersebut diketuai oleh seorang wanita. Pendapatan penduduk kita akan tunjukkan secara keseluruhan untuk Kedah dan kita akan bentangkan juga bagi setiap jajahan nanti. Tuan-tuan dan puan yang di ujung sana saya tak dapat lihat secara jelas rupa paras tuan-tuan dan puan daripada ujung sini. Yang ini paling dekat, apa saya boleh tengoklah. Nisbah kegunaan tanah dan perbelanjaan infrastruktur, KDNK, ini penting. Kita juga akan buat simulasi. Pertama, tanpa sebarang simulasi bermaksud di sini kita tidak menambah pendapatan responden kita. Karena pertama kita ambil pendapatan benar yang digarap oleh setiap isi rumah. Kemudiannya kita untuk sedikit memberi gambaran tambahan kepada Kedah betapa pentingnya sumber-sumber pendapatan sampingan. Salah satu daripadanya ialah daripada sumbangan anak-anak, yang kedua daripada sumber zakat, dan yang ketiga daripada sumber Jabatan Kemajuan Masyarakat. Jadi ini adalah 3 sumber yang kita tambah sebagai tambahan kepada pendapatan benar penduduk di kawasan Kedah ketika itu. Jadi kita akan buat simulasi juga nanti. Dan paras kemiskinan, PGK kita, PLI, Poverty Line Income kita ambil waktu itu kita berdasarkan kepada DOSM, Department of Statistics Malaysia, dipecahkan kepada 3, kemiskinan tegar, miskin dan juga miskin rentan. Rentan mungkin tuan-tuan dan puan tak berapa faham. Kalau saya sebut bahasa Inggeris pun tuan-tuan mungkin tak berapa nak faham juga. Vulnerable poor. Ini adalah kemiskinan rentan. Jadi untuk kemiskinan tegar, pendapatan kurang daripada 580, ini kita sebut sebagai kemiskinan tegar, miskin tegar. Manakala untuk miskin 780 ketika itu, dan di antara 780
hingga 1,000 itu kita letakkan sebagai miskin. Manakala tidak miskin, lebih daripada pendapatan mereka RM1,000. Jadi inilah kategori kemiskinan yang kita buat ketika itu. Dan tapi bila Jabatan Perangkaan Negara publish satu lagi PLI, Poverty Line Income, iaitu RM2,208. Di perubahan akan berlaku nanti kita lihat bagaimana kita akan buat simulasi bertambah dari sudut peratusan kemiskinan di kawasan Kesedar akibat daripada perubahan paras garis kemiskinan daripada 780 ketika itu menjadi RM2,208, mencanak kenaikan kadar kemiskinan penduduk Kesedar ketika itu. Dan kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan baca SHARE, Prosperity Vision untuk tahun 2030, PLI ini dinaikkan daripada RM2,208 menjadi RM5,800. Jadi akan lagi tuan-tuan dan puan-puan akan lihat nanti bahawa betapa besarnya kadar kemiskinan di Kesedar, bukan sekadar di Kesedar tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga di seluruh Malaysia. Di fenomena ini bukan fenomena yang terbatas, terkhusus kepada Kesedar, malahan ia juga dialami oleh penempatan penduduk di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi besar. Kalau saya nak sebut saya punya pendapat, kita punya kajian ini panjang tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup sekadar 40-45 minit untuk saya berikan gambaran menyeluruh tentang hasil kajian kami. Kualiti hidup untuk tuan-tuan dan puan-puan, pengukuran secara objektif kami lakukan, khususnya melihat kepada pendidikan, kerjaan dan juga pendapatan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami juga bina 3 bentuk indeks. Multi-Dimensional Poverty Index, MPI. Yang kedua ialah indeks kualiti hidup. Dan yang ketiga ialah indeks kesejahteraan keluarga. Ini 3 indeks yang kita bina dan kita akan share sama tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga ialah isu dan permasalahan potensi dan keupayaan penduduk, budaya positif dan kondusif, sama ada budaya yang masyarakat di Kesedar ini kondusif untuk mereka membangun, untuk menyumbang kepada tahap pertumbuhan yang lebih tinggi kepada Kesedar, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat nanti. Yang keempat ialah pengenalan ke data mengenai ciri-ciri fizikal kawasan penempatan penduduk, landscape penduduk, landscape ataupun rupa bentuk muka bumi Kesedar, sama ada ianya adalah kondusif atau tidak untuk membolehkan penduduk di kawasan Kesedar mengguna pakai tanah tersebut bagi tujuan menambah pendapatan mereka. Dan akhir sekali ialah profil umum berkaitan sikap dan pemikiran dan kajian dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Ini adalah dapatan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan melihat, benda yang saya sebutkan tadi, ketua isu rumah, kita pecahan kepada gender, hampir 67% ketua isu rumah di kawasan Kesedar adalah terdiri daripada lelaki. Manakala selebihnya 33% adalah 23%. 33% adalah golongan wanita. Itu. Daripada jumlah 2,449 responden mencakupi seluruh kawasan Kesedar, 1,665 adalah lelaki, iaitu memberikan nilai 67.5% ataupun 2/3. Manakala selebihnya 32.5% ataupun 794 ketua isu rumah adalah wanita. Besar. Jadi tak heranlah nanti kalau kita melihat bahawa antara penyumbang kepada pemacuan ekonomi di kawasan Kesedar datangnya daripada golongan wanita. Ini tidak mengherankan di Kelantan lah. Kalau di tempat lain saya barangkali kita agak terperanjat kan. Di Kelantan yang tidak terbatas kepada Kesedar. Malahan kalau kita pergi ke Kota Baru, isi saya orang Kota Baru, dia tahulah saya selalu pergi ke pasar di bandar itu. Saya tahu yang mendominasi
pasar pagi, pasar tengah hari, pasar malam di Kota Baru adalah terdiri daripada golongan wanita. Kalau kita melihat kepada julat umur, apa implikasi kepada jumlah wanita yang besar itu jumlahnya sebagai ketua isu rumah di Kelantan ialah mereka sebenarnya menyumbang, golongan wanita ini menyumbang kepada ekonomi kesedah, khususnya ekonomi kraftangan, masakan dan juga keusahawanan. Ini penting golongan wanita di kawasan kesedah. Peningkatan ekonomi, sumbangan mereka kepada nilai ekonomi di Kesedah tidak boleh diabaikan. Beralih ke sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, julat umur, kalau kita lihat, dua analisis yang kami buatkan di situ dan kami paparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Pertama adalah jika umur produktif ialah di antara 25 tahun hingga 65 tahun, ini kita anggap sebagai umur produktif. UniKL umpamanya, umur bersara UniKL adalah 65 tahun. Tidak seperti mana universiti di awam yang lain, umur bersara adalah 60, tapi di kami, di UniKL, umur bersara kami adalah 65 tahun. Saya lagi 2 tahun untuk bersara. Tahun ini saya 63, tahun 2025 saya akan sampai kepada umur bersaraan saya. Jadi saya anggap umur bersara ini betul, tepat dengan apa yang kami buat di situ. Di antara 25 adalah umur termuda isi rumah, ketua isi rumah di kawasan Kesedah. Paling muda ialah 25 tahun dan paling tua kami tak dapat tapi adalah lebih daripada 76 tahun. Jadi kami berpendapat bahawa kami mendefinisikan umur produktif adalah di antara 25 hingga 65 tahun, terdapat kira-kira 85.1% ketua isi rumah yang berada pada julat umur sedemikian. Dan inilah kalau kita lihat penting bagi Kesedah untuk menumpukan perhatian kepada julat umur ini, dan umur ini adalah umur yang produktif dan mereka berpotensi besar untuk menambah sumbangan ekonomi mereka kepada Kesedah. Yang kedua ialah jika umur kebergantungan, dependency age. Warga emas ialah yang berumur 66 tahun ke atas, terdapat kira-kira 14.9% termasuk dalam kategori ini. Apa implikasinya tuan-tuan dan puan-puan? Pertama ialah untuk kategori umur ini, langkah awal preemptif perlu diambil supaya golongan ini dapat terus menyumbang kepada kegiatan ekonomi Kesedah. Kalaulah mereka ini tidak digunakan ataupun dikerah untuk bekerja, golongan umur ini akan berpotensi besar membebankan golongan yang di atas tersebut. Golongan yang dikategorikan sebagai golongan produktif. Jadi ada timbal baliknya di situ tuan-tuan dan puan. Kalaulah Kesedah tidak memberikan perhatian juga kepada julat umur lebih daripada 66%, barangkali akan menimbulkan masalah kepada Kesedah. Pada tahun 2019, dapatannya dalam 14.9%. Cuba bayangkan tuan-tuan dan boleh bayangkan apa akan berlaku pada 10 tahun akan datang. Apabila KR sekarang berumur 56 tahun, 10 tahun akan datang, KR ini akan berumur 66 tahun. Tentunya ratusan dependency age itu akan bertambah daripada 14.9% barangkali kepada 20%. Jadi tindakan segera perlu diambil oleh pihak Kesedah untuk pastikan bahawa golongan julat umur ini diambil kira dalam mereka merangka polisi masa hadapan untuk Kesedah. Itu saya serahkan kepada pentadbir Kesedah lah. Senyum je Puan Syah, Puan Hajah. Relax. Okey, ini adalah saya nak tunjukkan bahawa memang kami pergi ke Kesedah. Saya dan 2-3 rakan saya penyelidik, kami berkunjung ke Kesedah membuat beberapa diskusi yang kita pecahkan kita punya responden ini kepada dua tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ialah responden biasa, di mana kita edarkan kertas soal selidik. Ini kertas soal selidiknya, iaitu ada kertas soal selidik yang kita edarkan kepada kategori pertama responden kita. Kategori kedua adalah kita buat
Focus Group Discussion, FGD. Ada 10 FGD yang kita buat, dua average purata adalah 2 daripada satu jajahan, ada yang 3 daripada satu jajahan kita ambil FGD. Itu adalah kertas responden dan itu adalah antara tempat yang kita lawati semasa kita cuba mendapatkan data daripada responden. Seterusnya adalah dapatan kajian demografi purata isu rumah. Ini juga menarik tuan-tuan dan puan-puan kajian kita. Berbanding pada tahun 2005 untuk seluruh negeri Kelantan, setiap isu rumah di Kelantan mempunyai saiz isu rumah seramai 5.10. Itu Kelantan pada tahun 2005. Tetapi pada tahun 2016, kalau tak silap saya, 2016 ya, di bawah itu ada 2016 di sini. Saiz purata saiz isu rumah ialah 4.1. Yang menariknya ialah 2016 yang dipublish, yang diterbitkan oleh DOSM adalah hampir sama dengan dapatan kajian kami, iaitu untuk masing-masing untuk Gua Musang 4.36 saiz isu purata saiz isu rumah, untuk Jeli 4.24, Kuala Kerai 4.19 dan Tanah Merah 3.82. Jadi saya rasa jabatan kami ini sama baik dengan dapatan kajian oleh DOSM pada tahun 2016. Comparable lah saya rasa, kita tidak menyimpang jauh daripada dapatan daripada kajian DOSM. Menarik. Alhamdulillah. Di sebelah kanan itu tuan-tuan dan puan-puan jumlah bilangan tanggungan. Kalau kosong itu bermaksud ibu ataupun bapa yang tinggal itu adalah ibu tunggal ataupun bapa tunggal. Tidak ada tanggungan, kosong. Untuk Gua Musang ada 2 ketua isu rumah itu tidak mempunyai suami ataupun isteri, tak ada tanggungan. Di Jeli ada seorang, di Kuala Kerai ada 5, di Tanah Merah besar sebab responden kita 1,707 dan tidak heranlah kalau kita dapat bahawa ketua isu rumah yang tidak mempunyai tanggungan adalah 13. Bagi tanggungan yang mempunyai 1 tanggungan, bagi isu rumah, ketua isu rumah yang mempunyai 1 tanggungan adalah 200, di Gua Musang, Jeli 134, Kuala Kerai 136, manakala di Tanah Merah 65. Itu adalah untuk julat umur 3 hingga 5 tahun adalah penyumbang tertinggi kepada peratusan bilangan isu rumah di wilayah Kedah. Paling ramai adalah jumlah tanggungan di antara 3 hingga 5 orang untuk isu rumah masing-masing di Gua Musang, Jeli, Kuala Kerai dan juga Tanah Merah. Jumlah pendapatan, ada beberapa kategori pendapatan yang kita buat, bermula daripada 0 hingga 1,000, 1,001 hingga 2,000 dan sampailah kepada 8,000 dan ke atas. Terdapat 141 atau 5.8% isu rumah yang mempunyai pendapatan lebih daripada 3,000. Tak ramai, 14.1% daripada 2,449 responden. Tak ramai 141 ataupun 5.8%. Selebihnya sebanyak 2,308 atau 94.2% isi rumah mempunyai pendapatan kurang daripada 3,000. Jadi apa yang menyebabkan berlakunya jurang pendapatan yang besar di antara penduduk di kawasan Sedap? Antara dapatan kami ialah apabila ada struktur kependudukan yang berbeza di antara penduduk di kawasan Kesedap. Ada satu kawasan di Gua Musang, kawasan perbandaran yang mana seorang ataupun 2 ketua pengarah ataupun CEO yang mendiami, yang bersara dan mendiami di kawasan tersebut, yang pendapatannya lebih daripada 8,000, berbanding dengan satu lagi kawasan di Ulu, iaitu kawasan orang asli yang pendapatan mereka
kurang daripada RM500 sebulan. Inilah di antara penyumbang besar kepada jurang pendapatan di antara penduduk di kawasan Kesedar. Ini saya minta Sedar terutamanya mengambil cakna perbezaan pendapatan ini supaya akhirnya nanti 10 tahun akan datang dan 10 years down the road kita harap jurang pendapatan ini boleh didekatkan. Tidak begitu besar sangat income disparity di antara penduduk di Kesedar. Cakap lama-lama ni tuan-tuan letih juga tak? Kalau saya bagi lecture tu tak apa, relax. Ini mengejar waktu ni. Menghambat waktu. Atau sama ada saya hambat waktu atau waktu hambat saya pun tak tahu. Saya rasa waktu yang hambat saya ni. Ataupun moderator akan hambat saya nanti. Sosioekonomi, saya sebutkan tadi adalah KDNK dan juga KDNK per kapita Kesedar. Untuk Gua Musang, KDNK yang kami compute, yang kami kira pada waktu itu ialah 165,654,594. Itu KDNK, keluaran dalam negara kasar Kesedar. Sebelah kanan itu, keluaran dalam negara kasar per kapita, RM1,509 untuk pendapatan per kapita per orang. Jeli 63 juta, Kuala Kerai 141 juta, Tanah Merah 51 juta. Tanah Merah ni jangan tuan-tuan terkejut pula. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita compute secara menyeluruh, kawasan Tanah Merah ini besar. Sebab yang kawasan Tanah Merah ini adalah sebahagian kecil saja daripada kawasan Tanah Merah yang ditadbir oleh pihak Kesedar. Betul Puan Puan Najah kan? Tanah Merah sebahagian kecil saja ini menyebabkan KDNK mereka agak kecil berbanding dengan kawasan jajahan yang lain. Tapi hakikatnya, pada realitinya, saya fikir, saya rasa, pada firasat saya, Tanah Merah punya KDNK jauh lebih besar daripada apa yang dipaparkan pada skrin tuan-tuan dan puan-puan, termasuk skrin saya. Di Kesedar secara keseluruhan ialah KDNK Kesedar secara keseluruhan ialah 433,733,375 juta. Iaitu hampir hanya 3.6% saja daripada KDNK Negeri Kelantan. Kawasan Kesedar merangkumi lebih daripada 67-70% daripada keseluruhan muka bumi Kelantan, tetapi itulah jumlah KDNK yang disumbang oleh Kesedar kepada negeri Kelantan. Hanya 3.6% saja daripada 12 bilion KDNK Kelantan pada tahun 2015. Di sebelah kanan itu adalah KDNK Kelantan pun ada 4,214 dan tuan-tuan boleh bandingkan dengan KDNK per kapita untuk Kesedar iaitu 1,321 sahaja. Hampir 1/3 daripada KDNK per kapita di Kelantan. Itu dapatan kita pada tahun 2019-2020. Saya sebutkan tadi bahawa ada 3 kategori kemiskinan di awal tadi. Pertama adalah miskin tegar, kurang daripada 580. Kedua adalah miskin kurang daripada 870. Miskin rentan, kurang daripada 1,000. Manakala bebas miskin lebih daripada RM1,000 pendapatan mereka. Di Gua Musang dengan responden sebanyak seramai 1,007, ada 127 ketua isi rumah yang boleh dikategorikan sebagai miskin tegar. Untuk Jeli 162, Kuala Kerai 175 dan Tanah Merah 60. Kita lihat kepada bebas miskin lebih daripada 1,000, di kawasan Gua Musang ada 440, di Jeli 176, di Kuala Kerai 175 dan di Tanah Merah 97 orang. Saya sebutkan tadi, miskin boleh dipecahkan kepada 3 dan terdapat 524 isi rumah ataupun 21.4% tergolong miskin tegar, 466 miskin dan 571 miskin rentan. Miskin rentan ini, vulnerable poor ini agak sensitif
apa-apa saja berlaku kepada ketua isi rumah, meninggal ketua isi rumah, kemungkinan besar seluruh family itu akan jatuh kepada kategori berikutnya, iaitu sama ada miskin ataupun miskin tegak. Berlaku saja pandemik COVID-19 baru-baru ini, saya rasa kemungkinan besar ada di antara mereka yang di bawah kategori kemiskinan rentan ini yang jatuh menjadi miskin ataupun miskin tegak. Jadi mereka adalah golongan yang tak berapa nak stabil. Apa saja berlaku krisis ekonomi, kecil atau besar, ianya memberikan implikasi yang besar kepada isi rumah tersebut. Boleh jadi mereka akan jadi miskin ataupun lebih buruk lagi jatuh di bawah miskin tegak. Jadi kita minta untuk golongan ini kesedar berikan sedikit perhatian supaya implikasinya tidak besar. Mesti ada buffer supaya walaupun berlaku krisis ekonomi ataupun kematian ketua isi rumah, keluarga tersebut tidak terlalu menerima kesan yang besar akibat daripada kehilangan sumber pendapatan ketua isi rumah tersebut. Saya bagi signal dengan harapan saya nak minum air sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Slide berikutnya lah kategori kemiskinan, masih di bawah kategori kemiskinan. Tapi kita buat, seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal tadi, bahawa di dalam bracket itu, kita tambah pendapatan. Hasil daripada sumbangan anak di bawah itu, ataupun daripada zakat, ataupun daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kebajikan Masyarakat. Ada pengujupan dari sudut peratusan kemiskinan. Umpamanya saya ambil contoh pada tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan, ini adalah kita ambil yang TOSM tadi disebut, kalau kadar PLI berubah daripada 580 menjadi 2,208 dan juga daripada Shared Prosperity Vision 2030 di mana PLI ialah dinaikkan menjadi 5,800. Gua Musang 877 asalnya 87.1%. Di mana? 87 peratusan penduduk yang berada dalam kategori miskin adalah 87.1% di Gua Musang, 88% di Jeli, betul, 93.3% betul di Kuala Kerai dan 92.4% di Tanah Merah, betul. Kemudiannya, apabila simulasi dilakukan dengan menggunakan jumlah pendapatan termasuk penambahan lain-lain sumber selain daripada pendapatan tetap seperti sumbangan anak, zakat dan juga JKM, hasil dapatan kajian menunjukkan sedikit penurunan peratusan kadar kemiskinan penduduk di semua jajahan wilayah kesedar, iaitu 83.7% di Gua Musang, 78.9% di Jeli, 86 betul, 86.0% di kawasan Kuala Kerai dan 89.7% di kawasan Tanah Merah. Itu betul. Jadi bila kita buat simulasi itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bahawa peratusan kadar kemiskinan menurun daripada, saya ambil contoh sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, daripada untuk kawasan Gua Musang daripada 87.0% menjadi 83.7%. Ini adalah hasil daripada tambahan pendapatan yang disumbangkan sama ada oleh anak-anak yang bekerja di Kuala Lumpur, di kawasan metropolitan di luar Kesedar, ataupun daripada pusat zakat negeri ataupun daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kita lihat bahawa kalau ada sumbangan daripada anak-anak, barangkali kebarangkalian untuk ketua isi rumah ini menambah pendapatan mereka dan boleh mengurangkan, ia
ianya akan menyumbang kepada pengurangan ratusan kemiskinan di kawasan Kesedah khususnya. Ini adalah kemudahan asas tuan-tuan dan puan-puan. Kita bandingkan dengan satu lagi dapatan kajian daripada Dasar Pembangunan Luar Bandar, DPLB 2019. Yang sama juga terbitannya. Kita buat kajian 2019, laporan DPLB pun keluar pada tahun 2019. Jadi tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya bolehlah buat perbandingan tentang 3 kemudahan asas yang kita kaji di kawasan Kesedah, air pipe, air minum, bekalan elektrik dan juga sanitasi. Untuk jajahan Gua Musang 98.6%, manakala untuk kajian DPLB 2019 dapatan mereka hanyalah 69.1%. Jadi berbeza di antara dapatan kami dan juga dapatan daripada DPLB. Kalau lihat pada air pipe jauh lebih tinggi daripada apa yang dipaparkan oleh DPLB. Untuk bekalan elektrik bagi kawasan Gua Musang, dapatan kami adalah 98.9%, manakala untuk DPLB 100%. Ini hampir menyamai dapatan kami dengan dapatan DPLB. Untuk sanitasi tak ada yang dibuat oleh DPLB, hanya dapatan kami sahaja yang boleh kami kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak, DPLB, Dasar Pembangunan Luar Bandar 2019 tidak menyentuh aspek sanitasi. Hanya kami saja yang menyentuh aspek ini. Jadi kita lihat bahawa sanitasi di kawasan Kesedah tidaklah begitu saya ingat very impressive lah. Hampir semua 100%. Cuma satu perkara yang saya nak share bersama tuan-tuan dan puan-puan ialah kenapa untuk kemudahan asas air pipe dan juga bekalan elektrik itu kadang-kala tidak mencapai 100%. Sebenarnya kalau kita melihat, kita pergi daripada rumah ke rumah, kami pergi daripada rumah ke rumah melihat responden punya kemudahan asas, kita dapati bahawa bekalan elektrik dan bekalan air tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah mereka tidak dapat menggunakan kemudahan bekalan air dan kemudahan elektrik kerana pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar bil air dan juga bil elektrik setiap bulan. Kemudahan ada, tapi pendapatan mereka tidak mencukupi bagi membolehkan mereka membayar bil elektrik dan juga bil air di kawasan masing-masing. Khususnya di kawasan penempatan orang asli. Banyakkan mereka masih lagi pakai air daripada sumber sungai ataupun kawasan tandak, air daripada kawasan bukit mereka pakai. Jadi inilah jadi dua aspek yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham bahawa bekalan daripada pihak kerajaan lengkap. Air 100%, elektrik 100%. Yang menjadi masalahnya ialah guna pakai. Penggunaan kemudahan elektrik dan penggunaan air itu ada masalah kerana masalah pendapatan. Itu yang saya nak share sama tuan-tuan dan puan-puan. Sanitasi masih lagi ada masalah buangan najis, terutama kawasan penempatan orang asli masih lagi menggunakan sungai sebagai saluran mereka untuk membuang najis dan juga najis binatang, haiwan juga. Kadar pengangguran dan keciciran, ini dapatan kami, kawasan Gua Musang, kalau kita lihat kepada peratusan kemiskinan, pengangguran adalah 33%. Keciciran pendidikan 4.1% di Gua Musang. Di Jeli, kadar pengangguran adalah 13% ataupun 14%, manakala untuk keciciran 3.08%, Kuala Kerai 20%, keciciran pendidikan 3.3%, Tanah Merah 17.5%, manakala untuk keciciran pendidikan 1.37%. Jadi untuk Kesedah secara keseluruhannya, kadar pengangguran adalah 23.5% tinggi tuan-tuan dan puan-puan, dan untuk kadar keciciran adalah 3.3% ataupun lebih dekat menghampiri 3.5%. Kita bandingkan dengan Kelantan secara keseluruhannya 14%, Kesedah 23%, Kelantan secara keseluruhan adalah 14% untuk pengangguran. Untuk kami bandingkan dapatan kajian kami dengan dua sumber, iaitu Perangkaan Negeri Kelantan 2015, data asas KPLB 2018 dan juga kajian daripada IDS
2014. Itulah sebahagian daripada comparison yang boleh kami buat di antara dapatan kajian kami dengan 3 lagi dapatan kajian masing-masing oleh Rangkaan Negeri Kelantan, KPLB dan juga IDS. Anisa jadual silang atau cross tabulation, miskin tegar, miskin, rentan, bebas miskin, kita lihat tiada keciciran 474 di keseluruhannya. Berlaku keciciran 26 dan peratusan keciciran adalah 5.2%. Ini adalah miskin tegar. Tidak heran kan? Saya rasa kalau orang miskin tegar, berlaku keciciran itu perkara biasa, normal. Tapi yang menjadi 10 minit lagi saya ada. Itulah saya kata saya tak boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan banyak benda. Banyak benda yang saya nak share tapi masa tidak mengizinkan. Bebas bebas miskin itu yang patut menjadi tumpuan kita. Tiada keciciran 867, berlaku keciciran masih ada lagi. Walaupun pendapatan mereka lebih daripada 1,000 sebulan, hampir menceritakan dalam ada 2-3 ketua isi rumah yang pendapatan mereka lebih daripada 8,000, masih lagi berlaku keciciran sebanyak 21 orang ataupun 2.4%. Ini yang sedikit mengejutkan kami. Masih lagi ada keciciran di kalangan pendapatan yang sedemikian. Migrasi. Migrasi ada 2 bentuk tuan-tuan dan puan-puan, sama ada migrasi daripada luar bandar ke bandar ataupun daripada bandar ke luar bandar. Kami dapati bahawa, ini saya ringkaskan sebab saya tak ada masa, saya hanya ringkaskan slide ini. Kita dapati bahawa untuk negeri Kelantan secara keseluruhan berlaku reverse migration. Yang mana penduduk bandar mengambil keputusan untuk berhijrah ke luar bandar. Orang yang berhijrah keluar lebih kecil berbanding dengan orang yang berhijrah daripada bandar ke luar bandar di kawasan tersedak dan juga kawasan-kawasan di negeri Kelantan. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh baca laporan di bawah itu, laporan bernama Januari 2020 menunjukkan bahawa migrasi ke luar bandar, reverse migration telah semakin meningkat. Memetik daripada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2019, kadar migrasi dari bandar ke luar bandar ialah 19.5% pada tahun 2018 berbanding 4.2% pada tahun 2016. Sementara migrasi dari luar bandar ke bandar untuk tahun-tahun yang sama telah menurun dari 15.2% kepada 4.8%. Ini menarik untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ini kalau kita dapati anak-anak muda lebih besar kemungkinan mereka untuk berhijrah daripada bandar ke luar bandar. Jadi kita harap pihak Kesedah menyediakan kemudahan bagi membolehkan untuk facilitate pemuda-pemuda dan pembudi-pembudi ini apabila mereka membuat keputusan untuk berhijrah daripada bandar ke luar bandar, khususnya apabila krisis COVID-19 pandemik baru ini. Ramai yang berhijrah daripada bandar ke luar bandar. Ini yang saya sebut tadi adalah indeks yang kami bangunkan. Satu daripadanya adalah multi dimensional poverty index. Ada 3 dimensi, dimensi kesihatan, dimensi pendidikan dan juga dimensi taraf hidup. Setiap dimensi itu ada indikator masing-masing, 2 indikator daripada dimensi kesihatan, 2 indikator daripada dimensi pendidikan dan 6 indikator daripada dimensi taraf hidup. Ini adalah secara konseptualnya tuan-tuan dan puan-puan, tapi ini adalah dapatan kami. Secara keseluruhannya saya ringkaskan, tidak ada masalah dari sudut multi-purpose, multi-dimensional poverty index di Kelantan atau Malaysia ataupun di setiap jajahan di Kesedah, tak ada masalah. Cumanya yang kami gusarkan ialah sumbangan daripada setiap dimensi tersebut. Dimensi kesihatan menyumbang 51.7%, pendidikan 43.8%, manakala dimensi taraf hidup menyumbang 45%. Jadi kalau kita boleh buat sedikit kesimpulan di situ ialah dari segi taraf hidup tidak ada masalah. Kesedah, masalah ialah masalah pendidikan ini menyumbang kepada multi-dimensional poverty index tadi. 43.8% disumbangkan oleh pendidikan, dimensi pendidikan, manakala hampir 52% disumbang oleh kesihatan. Jadi
kesihatan, kalau saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan, banyak masalahnya. Ibu yang nak bersalin menghadapi masalah untuk mendapatkan kemudahan rawatan bersalin di hospital-hospital, penyakit kronik yang terpaksa mereka tidak ada kemudahan di hospital terdekat. Di Gua Musang terpaksa pergi ke Kuala Kerai untuk dapatkan rawatan treatment specialist. Ini adalah antara perkara-perkara yang kami dapat semasa kami melakukan kajian tempoh hari. Jadi sebab itulah tidak terpanjat 51.7% disumbangkan oleh kesihatan, manakala pendidikan ini di mana yang saya sebutkan tadi, kadar pengangguran, kadar pengangguran yang agak tinggi di kawasan jajahan di Kedah menyebabkan sumbangan pendidikan ini tinggi kepada MPI. Ini adalah indeks kualiti hidup, tak ada masalah secara keseluruhannya, okey berbanding dengan sama ada Kedah secara keseluruhan ataupun Malaysia, berbandingkan dengan Malaysia tidak ada masalah. Begitu juga dengan indeks kesejahteraan keluarga pun tidak ada masalah. Cumanya rendah. Kalau di antara 4 hingga 6 itu adalah normal, pencapaiannya adalah pencapaian sederhana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pun, bahagian besar daripada indeks tersebut untuk setiap dimensi, ada 8 dimensi di situ, hanya ada 1 saja yang kurang daripada 4. Yang lain lebih daripada 4, ada 2 minta maaf. Yang ketiga dan juga yang pertama hubungan kekeluargaan di kawasan Gua Musang 3.92 dan juga untuk kesihatan keluarga 3.9 di kawasan Gua Musang. Itu saja yang bermasalah, yang lain tidak ada masalah. Capaian lebih daripada sederhana lah. Baik. Pertambahan pendapatan, ini pun saya rasa saya boleh skip sajalah tuan-tuan dan puan-puan, hampir sama dengan sebelumnya. Kemiskinan tetap sama juga kategori. Simulasi jangka masa diperlukan ini juga perlu diberikan perhatian. Kalau kita berasaskan kepada PLI RM2,208, kadar pertumbuhan dari 5%, kalau nak dicapai kadar pertumbuhan 5% di peringkat Kedah, kadar pertumbuhan memerlukan 5%, 10% kalau ada peningkatan. Saya baca balik. Kadang-kadang saya pun dah tak berapa nak ikut apa yang saya buat di sini. Secara keseluruhannya, simulasi jangka masa yang diperlukan untuk mencapai tahap pendapatan mengikut sasaran pendapatan garis kemiskinan dan Shared Prosperity Vision 2030 ini menunjukkan bahawa masa yang lebih panjang betul. Masa yang lebih panjang diperlukan untuk mencapai tahap sasaran Shared Prosperity Vision 2020 berbanding dengan pendapatan garis kemiskinan. Kalau berdasarkan kepada Shared Prosperity 5,800 itu, masa yang diambil adalah untuk 10% umpamanya 5%, 25 tahun, tetapi kalau untuk 10%, kalau pendapat Kedah berjaya meningkatkan peratusan kadar pertumbuhan daripada 5% menjadi 10%, jangka masa yang akan diambil berkurangan daripada 25 tahun menjadi kurang, iaitu 12.5 tahun. Jadi begitulah kalau sasarannya adalah 5,800. Rumusan akhir kajian ada 4, isu dan cabaran, implikasi, justifikasi, strategi dan program. Melalui setujuan cabaran 5, saya cuba cepatkan. Ini adalah implikasi kepada hala 7. Saya nak pergi kepada pelan strategi yang 1 saja cukup untuk saya highlight. Ini saja yang perlu saya highlight. Yang lain tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat slide itu daripada pihak sekretariat. Masa tak ada. Betul kan? Saya ada beberapa masa lagi, 1 atau 2 minit lagi. Okey. Saya nak ambil yang pun yang ini saja. Tumpuan pelanggan dan kerangka pelan strategi wilayah Kedah. Saya minta pihak Kedah untuk hidupkan semula, reactivate balik pusat pelancongan sedia ada seperti Gua Stong State Park, GSSP, dengan liputan kawasan Kuala Kerai, Tanah Merah. Bukan sahaja di kawasan Tanah Merah, kawasan ini juga kawasan yang strategik yang boleh dibuat kerjasama dengan 2 negara, iaitu sama ada di Thailand saya rasa, juga di Perak. Perak adalah sempadan kawasan tersebut dan boleh juga dibangunkan dengan kerjasama dengan pihak Thailand. Jadi untuk itu saya minta Kedah lah, kami cadangkan, bukan saya minta, saya cadangkan kepada kami, mencadangkan kepada pihak Kedah untuk mendapat bajet daripada Kerajaan Persekutuan dalam rancangan Malaysia yang ke-13 ini bagi membolehkan kawasan tersebut dibangun sebagai pusat eko pelancongan negeri Kelantan, khususnya di bawah pentadbiran Kedah.
Itu saja tuan-tuan dan puan yang boleh saya share dapatan kajian kami. Harap tuan-tuan dan puan boleh dapatlah manfaat sedikit daripada apa yang kami kongsikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas perkongsian steady ya 45 minit berdiri hanya sekali tegur air je. Tak macam 63, macam 36 tahun. Terima kasih Prof atas perkongsian dan banyak saya belajar berkenaan dengan pembangunan dan paling penting yang saya lihat adalah berkenaan dengan kemiskinan, pendidikan dan juga kesihatan. 3 perkara pertama yang perlu diberi perhatian bukan saja di peringkat kesedar tetapi di semua segmen atau bahagian yang kita akan bincangkan. Seterusnya, saya menjemput Puan Hajah Nolida Saidi binti Awang Teh, Timbalan Pengurus Besar Pengurusan untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Puan Noraina binti Mas Duki, Alayas Abdul Hanan, Pengarah Infra. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, wakil-wakil agensi Kerajaan Negeri SUB, seterusnya para peserta yang dihormati sekalian. Saya memohon izin untuk meneruskan pembentangan hasil kajian sosio-ekonomi penduduk wilayah Kelantan Selatan 2019. Memandangkan slide saya ni ada 39 slide. Saya perlu selesaikan dalam masa 20 minit sahaja. Jadi saya mohonlah kerjasama tuan-puan bersama saya. Boleh kan? Boleh di sana? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kita tengok tadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak perunding daripada UNIKL, bahawa terdapat 5 isu dan cabaran yang perlu diberi perhatian oleh kesedar. Dan kalau kita tengok di awal tadi, Puan Aina ada maklumkan bahawa kajian kita ni siap 2019. Dan kita sebenarnya patut memulakan hasil kajian tersebut paling lewatnya pada 2020. Bagaimanapun kita tahu pada Mac 2020 sehingga 2021 kita berada dalam PKP. Jadi program pelaksanaan hasil kajian ini dapat kita laksanakan sepenuhnya pada Julai 2022 sehinggalah sekarang. Untuk pembentangan saya kali ini, saya lebih berfokus kepada way forward kesedar bagi merangka perancangan-perancangan dan juga pelaksanaan program-program yang kita telah rancang dan kita kenal pasti bagi menangani 5 isu dan cabaran yang telah dikemukakan ataupun hasil dapatan daripada kajian tersebut. Secara keseluruhannya, kelima-lima isu dan cabaran ini adalah lebih tertumpu kepada kebergantungan penduduk kawasan Kelantan Selatan kepada bidang pertanian. Dan kita tahu bidang pertanian di kawasan Kelantan Selatan ini adalah merupakan punca pendapatan utama penduduk wilayah Kelantan Selatan. Bagaimanapun kebanyakan daripada pertanian dilaksanakan adalah secara berskala kecil dan secara tradisional. Selain daripada itu, peluang pekerjaan merupakan punca utama berlakunya pengangguran sebagaimana hasil kajian dapatan yang telah dibentangkan tadi. Selain daripada itu, kebanyakan daripada penduduk kawasan Kelantan Selatan ini selesa sebenarnya. Kata tak apa, tak kisah, asal boleh makan, asal boleh tidur, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah anggapan sebahagian daripada penduduk-penduduk di kawasan kita. Selain daripada itu, permulaan pembentangan penubuhan kesedar tahun 1978, penumpuan utama kita adalah kepada pembangunan infrastruktur, kepada kemudahan asas dan awam, dan ini juga merupakan salah satu penyebab kita tidak ataupun bukan tidak, kita kurang melihat kepada kata asas ataupun bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan penduduk ketika itu. Kita mengharap dengan pembangunan infrastruktur, kemudian awal penggunaan asas yang kita sediakan,
akan beri jalan kepada penduduk di kawasan Kelantan Selatan untuk memajukan, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain daripada itu, yang paling penting adalah kesanggupan masyarakat kita untuk berubah kepada perkara-perkara baru pada hari ini. Okay, seterusnya kita lihat kepada isu pertama, cabaran pertama yang kita dapati adalah mengenai sosioekonomi. Apa yang kesedah laksanakan, kita melaksanakan 2 game changer utama bagi sektor pembangunan supaya impak boleh dimanfaatkan oleh kumpulan SASA kita. Okey, game changer yang pertama adalah mentransformasikan sektor pertanian. Sebagaimana saya maklumkan tadi, sektor pertanian kita tertumpu kepada pengusaha-pengusaha pertanian di kawasan Kedah, sama ada ladang berperoka ataupun ladang tidak berperoka. Kebergantungan mereka kepada pertanian komoditi sawit dan getah ni yang merupakan kadang-kala harga tidak konsisten menyebab punca penyebab kepada kekurangan pendapatan kepada penduduk. Selain daripada itu, pertanian kebun dapur dilaksanakan secara sampingan dan juga berskala kecil. Jadi kita melihat bahawa sektor pertanian merupakan ejen perubahan sosioekonomi kerana keterlibatan penduduk kawasan kita majoritinya adalah terlibat dengan pertanian. Selain daripada itu, game changer kedua yang kita lihat adalah potensi alam sekitar yang kita boleh bangunkan sebagai ekopelancongan. Jadi justru itu kita juga bahasa untuk memenuhi hasrat Kerajaan Negeri Kelantan untuk membangunkan kawasan Kelantan Selatan ini sebagai aktiviti hiliran agro makanan, tanaman komoditi industri, pusat perkhidmatan dan juga pemasaran pelancongan. Okay, daripada kalau kita lihat tadi, pembaharuan yang kita cadangkan sebagaimana dipaparkan di layar adalah kita melihat perkara ini kita boleh selaraskan dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030. Dan di samping itu, kita bersyadar untuk mentransform aktiviti pertanian ini ke arah menguntungkan dan pertanian bernilai tinggi. Jadi perkara-perkara yang kita ambil perhatian untuk melaksanakan pembaharuan dalam bidang pertanian adalah berkaitan dengan daya saing. Dan kita memberi tumpuan kepada produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan juga berorientasikan pasaran. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan produk-produk kita boleh bersaing di pasaran tempatan ataupun luar negara. Selain daripada itu, kita bersyadar untuk melaksanakan kolaborasi bersama pakar-pakar industri untuk memastikan pendapatan kepada penduduk ataupun kumpulan SASA kita lebih baik dari masa ke semasa. Selain daripada itu, kalau selama ini pertanian dilaksanakan secara tradisional, kita berharap dengan penggunaan mekanisasi, teknologi IoT, big data, drone dan sebagainya akan membantu menjemat kos dan buruh serta kerjasama dengan pihak swasta dan kerajaan yang berkaitan. Selain daripada itu, sebagaimana saya maklum tadi, kebanyakan pertanian dilaksanakan oleh penduduk kita adalah berskala kecil, kebun dapur, dan kita berharap perkara ini kita akan ubah dalam bentuk skala yang lebih besar, yang lebih ekonomik untuk memastikan peningkatan pendapatan peserta. Okey, rentetan daripada itu, kita telah melaksanakan zoning pertanian moden kesedah. Itu kita setakat ni kita kena pasti 3 lokasi. Yang pertama adalah di Manik Urai. Ini Manik Urai, kita ada kawasan seluas 22.5 hektar yang kita laksanakan dengan pertanian seperti cili, labu, betik, terun dan beberapa jenis tanaman lain serta pokok buah-buahan. Dan setakat ini kita telah berjaya mengeluarkan sebanyak 43.4 metrik tan hasil sehingga September 2023. Selain daripada itu, kita juga ada agro desa di Paluh 1 yang berkeluasan 44.8 hektar yang kita akan laksanakan secara berkolaborasi dengan pihak swasta. Dan yang ketiga adalah kita akan laksanakan program kawasan pertanian hasil baru kesedah juga di Paluh 4 yang berkeluasan 920 hektar. Itu adalah perkara-perkara yang kita telah zoning untuk pertanian moden kesedah.
yang melibatkan pelaburan swasta yang kita jangkakan daripada hasil kajian dan juga master plan yang dibuat oleh pihak konsultan. InsyaAllah ia akan melibatkan nilai pelaburan mencecah 221 juta. Dan perbincangan lanjut mengenai perkara ini telah sedang pun kita laksanakan. InsyaAllah dengan adanya projek bagi ketiga-tiga kawasan ini, kita namakan sebagai Food Valley Kesedar ini akan memberi ruang pekerjaan kepada sekurang-kurangnya 400 peluang pekerjaan, di samping mereka juga akan menjadi model dan mentor kepada program-program yang akan saya bentangkan selepas daripada ini. Okay, seterusnya adalah fokus kita kepada security makanan negara. Okay, penubuhan ataupun pelaksanaan Kesedar Food Valley ini adalah untuk mengenangani isu keterjaminan makanan negara. Jadi kita lihat di paparan itu adalah antara program-program atau projek yang kita akan laksanakan dari semasa ke semasa. Kita tengok situ ada ayam pedaging, insya-Allah kita akan keluarkan 1 juta setahun. Pengeluaran telur ayam 280 juta setahun. Produk tenusu dan juga pengeluaran anak ayam sebanyak 85 juta. Dan kita berharap dengan adanya program-program seperti ini akan membantu peserta-peserta di kawasan Kelantan Selatan. Selain daripada itu, untuk pengeluaran daging segar, kita ada anak syarikat kita, Kesedar Dagang Sedia Berhad, yang sehingga kini telah berjaya mengeluarkan 1,000 ekor lembu setahun dan menghasilkan 170 metrik tan daging segar. Seterusnya, untuk fokus pertanian bernilai tinggi, kita telah mengenal pasti beberapa produk ataupun tanaman dengan kerjasama pihak swasta untuk menambahkan pendapatan penduduk kita, iaitu saca inci, gate fruit dan juga musangkin. Kalau kita lihat dari segi pulangan yang kita telah ambil daripada apa yang berlaku di Gumusang sekarang ni, hasil per hektar setahun untuk sawit adalah 5,000 sahaja, tetapi dibandingkan dengan pengeluaran saca inci yang kita dapat kenal pasti, untuk per hektar per tahun ia berjaya mengeluarkan RM100,000. Jadi untuk menunjukkan bahawa mungkin tanaman-tanaman alternatif ini akan membantu meningkatkan pendapatan penduduk wilayah Kelantan Selatan. Okey, seterusnya adalah pengembangan pertanian kumpulan sasar. Rentetan daripada pelaksanaan program-program zoning kawasan pertanian, jenis-jenis pertanian yang kita akan laksanakan tadi, kita akan kembangkan juga kepada kumpulan sasar kita. Program kita yang pertama adalah program Agropreneur, EAT kita. Setakat ni kita dah bangunkan seramai 50 orang penduduk yang melibatkan 44.3 hektar tanah bagi kawasan pertanian yang mereka miliki sendiri. Jadi ini melibatkan pembangunan tanah terbiar yang ada di kawasan Kelantan Selatan. Dan kita juga telah kenal pasti sebanyak 270 ekar tanah terbiar yang melibatkan 242 pemilikan individu-individu kawasan Kelantan Selatan yang sesuai untuk kita bangunkan dengan keterjaminan makanan negara atau pertanian bernilai tinggi. Seterusnya adalah ekopelancongan. Ini adalah game changer yang kedua yang saya sebut tadi. Sebagaimana pihak perunding pun ada menyebutkan tadi bahawa Kesedar perlu membangunkan ekopelancongan. Jadi rentetan daripada itu kita telah mula mengembangkan kawasan ekopelancongan Kesedar, dan yang pertama adalah di kawasan etnobertani yang berada di Gumusang seluas 33 hektar yang merupakan ekopelancongan gateway Kesedar Gumusang. Kita telah melaksanakan kerjasama dengan UiTM Cawangan Perak untuk menyediakan master plan bagi kawasan pelancongan ini, meliputi 4 fokus utama, iaitu Ecopark, Geopark, Nature Park dan juga Water Park. Selain daripada itu, kita telah membaik pulih dan menambah baik taman herba kita sebagaimana dilayar. Kita mempunyai sebanyak 120 spesies tanaman herba
di etnobotani. Selain daripada itu, kita ada gua-gua batu kapur, anak sungai yang jernih dan juga kawasan hutan yang masih belum dicerobohi dan kita akan menunjukkan sebagai ekopelancongan. Selain daripada itu, di etnobotani ini, saya promosilah sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin selepas ni, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dan kita tahu kawasan Kelantan ni, terutama Pegalayan Kubur di Kota Baru, Pasar Siti Khadijah merupakan tumpuan tuan-tuan dan puan-puan bersyuti di sana. Jadi saya sambil lalu ke Gua Musang tu singgahlah ke etnobotani. Di sana kita ada kemudahan rekreasi, kita ada walkway, kita ada rock climbing, jogging track, kolam renang pun kita ada, tapak perkhemahan dan juga penginapan. Makanan-makanan di Gua Musang ni insya-Allah sedap belaka. So kita jemput semua tuan-tuan dan puan-puan ke sana. Selain daripada itu, selain daripada di etnobotani tadi, kita juga ada lodging. Lodging, kalau kita lihat di situ, lodging merupakan kawasan yang mempunyai ketinggian lebih daripada 2,000 meter daripada aras laut, merupakan jajahan ke-11 bagi negeri Kelantan. Dan kalau kita lihat, kita ada spesies bunga Rafflesia, spesies keria yang merupakan spesies kedua terbesar di dunia. So, maknanya selepas daripada Sumatera Barat Indonesia, kita ada di kawasan lodging. Ini pun merupakan salah satu aktiviti pelancongan yang memberi kemudahan ataupun memberi manfaat kepada kumpulan sastra kita, terutamanya golongan orang-orang asli yang berada di sana. Sebenarnya Kerajaan Negeri juga telah melaksanakan kerjasama dengan Universiti Malaysia Kelantan untuk membangunkan ekopelancongan di kawasan lodging ini. Selain daripada itu, Kesedar juga turut membantu dalam menyediakan jalan-jalan masuk ke kawasan berkenaan untuk kemudahan akses kepada para pelancong dan perawat. Okay, seterusnya kita ada Chalet Postgop. Ini adalah jauh ke dalam ni. Kalau kita lihat Postgop ni, dia punya daripada Bandar Gua Musang ni sejauh 80 km ke dalam. Setakat ni mereka memiliki 6 chalet dan Kesedar telah membantu untuk membangunkan 6 lagi chalet untuk menambahkan keperluan pelawat dan juga pelancong. Dan dari segi infrastruktur, kita juga membantu menyediakan 8 buah jambatan sebenarnya yang melibatkan peruntukan 2.9 juta daripada kementerian untuk menghubungkan jalan perhubungan daripada Bandar Gua Musang ke Postgop. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tuan-tuan mungkin tidak percaya bahawa kawasan ini merupakan tumpuan aktiviti ataupun penggemar motocross 4x4 yang menyertai kejohanan di kawasan tersebut. Dan hampir setiap bulan, program-program di Postgop ini sentiasa penuh. Yang kebanyakannya adalah dimonopoli oleh penggemar motocross. Selain daripada itu, kita juga ada Train to Dabung. Ini adalah antara ekopelancongan yang kita laksanakan bersama Kerajaan Negeri dan Majlis Daerah Dabung. Jadi kalau kita dengar dalam filem dia ada Train to Busan kan. Jadi kita ada Train to Dabung. Jadi pengalaman menaiki kereta api daripada Gua Musang atau daripada Kota Baru untuk sampai ke Dabung. Jadi dia kalau kira dari segi jaraknya 80 km daripada Kuala Kerai dan 7 km daripada Gua Musang. So sebagaimana yang disebut oleh perunding tadi, di sana ada air terjun Gunung Setong, kita juga ada latar kenerung Gua Ikan, latar kertas. Dan di sana juga ada satu pondok, pondok yang mengajar agama di Pondok Kenerung. Dan selain daripada itu, dia ada juga aktiviti ATV, homestay dan sebagainya. Dan setakat ini Kesedar juga telah membantu membangunkan koperasi Jelawang dengan menyediakan sebanyak 22 kenderaan ATV dengan kos sebanyak RM750,000. Kalau kita lihat dari segi kemasukan pelancong ke Train to Dabung ni, pada hari-hari cuti hujung minggu 1,000 orang adalah antara yang kebanyakan yang hadir ke Dabung. Selain daripada itu, kita tengok di Gua Musang, selain daripada etnobotani, kita juga ada Musei Eco Park.
Di sana bersebelahan dengan Jalan Persekutuan antara Gomusan dan Kota Baru. Dan dia ada Gua Batu Kapur dan juga masjid dibuat daripada buluh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merasai pengalaman berada di Gomusan. Banyak aktiviti-aktiviti, program-program yang kita laksanakan sekarang ini bagi membantu merancakkan ekopelancongan kita dan bantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. Spill over daripada program-program yang kita buat di ekopelancongan ini sebenarnya telah membantu peniaga-peniaga kecil kita, pemilik-pemilik homestay untuk menambah pendapatan mereka. Okay, seterusnya kita pergi kepada kualiti hidup untuk memperkukuhkan kesejahteraan hidup dan peningkatan ekonomi isi rumah. So, kita ada bagi tujuan peningkatan pendapatan ni, kita menyediakan bantuan kepada usahawan dan sebagainya. Jadi untuk usahawan ni, bagi tujuan peningkatan pendapatan ni, kita ada 4 skop bantuan usahawan, iaitu latihan, mesin peralatan, premis perniagaan dan juga promosi dan pemasaran. Kita ada 7 kluster usahawan yang kita jaga untuk usahawan-usahawan di kawasan Kelantan Selatan. So antara program sebagaimana dipaparkan di layar tu, kita ada program industri kotis bersepadu. Dia lebih berkonsepkan program mentor-mentee, dan kita ada program entrepreneur merupakan usahawan berkelompok, dan kita juga ada program sokongan perniagaan, bantuan pemulihan perniagaan yang kita laksana sebenarnya seawal semasa PKP, walaupun kita pergerakan kita terhad, tetapi ada perkara-perkara yang kita perlu teruskan untuk membantu usahawan-usahawan kita. So antara yang adalah program PSP, dan kita ada juga program kelarisan usahawan dan juga program peningkatan kualiti produk. Untuk program peningkatan kualiti produk ni kita lebih kepada pembungkusan dan juga persediaan halal produk-produk usahawan kita. So sehingga kini kesedar telah membelanjakan sebanyak 11.2 juta yang melibatkan 595 usahawan. Dan sehingga kini daripada permulaan pelaksanaan program 2022 sehingga sekarang kita dapati berlakunya peningkatan pendapatan. Selama ini pendapatan mereka kalau berniaga tu mungkin dalam 500 hingga 1000. Sekarang mereka telah berupaya memperolehi pendapatan 1,500 hingga 5,000 sebulan. Okay, seterusnya ini adalah roadmap usahawan kita. So, saya tidak bahasa untuk bercerita panjang, tetapi kita telah ada KPI ataupun kita telah ada Gantt chart, carta berbatuan untuk kita membangunkan usahawan-usahawan luar bandar. Okay, seterusnya, ini adalah bagi tujuan peningkatan pendapatan, kita juga ada program TVET Kesedar, walaupun kita tidak mempunyai pusat latihan di kawasan Kelantan Selatan, tetapi kita melaksanakan program TVET melalui kerjasama dengan ABM di Kedah dan juga FEKRA Trading Education Sdn Bhd. Jadi di antara aktiviti program-program sebagaimana paparan tu, kita ada penghawa dingin, scaffolding, welding, plumbing, gas piping dan sebagainya. Jadi sehingga kini kita telah berjaya mengambil pelajar seramai 126 orang, dan daripada 126, 107 orang telah berjaya mendapat pekerjaan selepas keluar daripada kedua-dua pusat institusi pendidikan ini. Dan pendapatan mereka daripada pemantauan 3 tahun yang kita buat, mereka berjaya memberi pendapatan 1,500 hingga 3,000 ringgit. Selain daripada itu, bagi tujuan peningkatan pendapatan, kita juga melaksanakan ataupun membangunkan premis dan lot perniagaan. So, setakat ni kesedar mempunyai 226 premis perniagaan dan juga 17 lot yang kita sewakan kepada usahawan-usahawan kita, dan kadar sewanya amat rendah, sehingga RM500 sahaja setiap lot ataupun premis. Dan insya-Allah untuk RMK 12 ni pada tahun 2026 kita jangka kita akan bangunkan lagi 50 lot premis halal di Paluh 2 nanti. Okay, seterusnya, selain daripada itu, bagi tujuan peningkatan pendapatan, kita juga ada Desa Lestari yang kita bangunkan dengan bantuan peruntukan daripada KKDW dan Kesedar sebagai pelaksana. Kita ada 8 Desa Lestari di situ sebagaimana paparan,
dan pelbagai aktiviti yang telah mereka laksanakan untuk meningkatkan pendapatan ahli-ahli koperasi mereka. Okay, seterusnya adalah prospek. Prospek ini juga merupakan peruntukan yang turun daripada KKDW dan kesedah adalah sebagai pelaksana program. Jadi 3 komponen utama program prospek adalah dari segi peningkatan ekonomi, prasarana dan juga perumahan PPRT. So kalau kita tengok di paparan itu adalah peternakan ayam di Jeli. 5 kampung di kawasan Jeli yang terlibat dengan peternakan ayam ini, dan peserta yang terlibat adalah seramai 60 orang. Dan sehingga kini mereka berjaya menjual untuk sesi pertama ni sebanyak 13,500. So bila kita tanya berapa persenkah ayam yang mati, so dia beritahu hanya 1% saja daripada jumlah keseluruhan ayam tu yang tidak dapat dipasarkan. Maknanya yang lain 99%, iaitu 13,500 itu berjaya dipasarkan. Okay, selain pada itu, bagi tujuan kesejahteraan penduduk, kita juga menyediakan tempat tinggal, terutamanya kepada golongan miskin segar. Jadi sehingga kini, kita telah berjaya membina baru 367 buah rumah dengan peruntukan 20 juta, dan kita juga telah melaksanakan baik pulih baik pulih sebanyak 2,428 unit dengan peruntukan 29.2 juta. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan Pusat Pertumbuhan Desa PPD di RKT Paluh 2 dan juga Sengasap, yang mana insya-Allah kita akan bangunkan 500 lot perumahan. Dan juga yang terakhir adalah di RKT Paluh 2 untuk projek pemajuan kawasan sebanyak 93 unit perumahan. Jadi semua projek-projek, program-program yang kita laksanakan adalah tujuan untuk penduduk-penduduk yang di bawah kategori miskin tegar. Esoknya adalah untuk fizikal dan persekaran tempat tinggal. So, di sini adalah kita, sebagaimana saya sebut di awal tadi, kita menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur kepada penduduk tempatan. Okay, kalau kita lihat di paparan adalah program-program yang kita laksanakan seperti taman permainan, perpustakaan, padang futsal, masjid dan sebagainya. Dan juga kesedah juga melaksanakan pembangunan perumahan, baik pulih perumahan kuartus polis dan juga sekolah rendah bagi membantu pendidikan penduduk kawasan Kelantan Selatan. Okay, ini adalah kemudahan asas seperti tangki air, lampu solar, elektrik, jalan perhubungan desa dan sebagainya yang memberi kesan kepada kualiti masyarakat tempatan kita. Jadi untuk program kemudahan asas ini kita telah membelanjakan sebanyak 10 juta, melibatkan 195 projek dan memberi manfaat kepada 150,000 orang penduduk. Kesanya adalah liputan jalur lebar, kita ada di 16 lokasi. Selepas PKP ni kita bangunkan pada tahun 2022 sehingga sekarang dengan kerjasama daripada Selcom, Edotco DG, Advanced Research Sdn Bhd dan juga InfraQuest bagi kemudahan capaian internet penduduk kawasan Kelantan Selatan. Seterusnya adalah pulpusan sisa pepejal. Bagi tujuan ini kita telah bagi tujuan untuk memelihara kualiti alam sekitar. Kita telah melaksanakan pulpusan sisa pepejal melalui mesin incinerator dengan kerjasama majlis tempatan, dan kita juga menyediakan rumah sampah dan juga rorobit kepada seluruh kawasan rancangan kita. Kita ada 9 rancangan di RKT. Esoknya adalah modal insan. Bagi memperkasakan modal insan ke arah pembangunan sosial yang cemerlang, so, kita telah melaksanakan program-program, ada 4 program bagi memastikan penduduk kawasan Kelantan Selatan ini dapat menangani ataupun dapat menghadapi pasca pandemik COVID-19. Jadi antara programnya adalah program Malaysia Madani, program Kampungku, program Pintar dan program Halakah Ilmu. Dan yang saya nak fokuskan sedikit adalah melalui program Pintar yang melibatkan pelajar-pelajar kita. Okay, program Pintar ni merupakan lebih tumpuan kepada
pemulihan pendidikan lah kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM ataupun lepasan SPM. Kita adakan lawatan ke IPTA, kita adakan ceramah-ceramah motivasi, kita buat kelas tambahan, sumbangan persekolahan, melibatkan 475,000 yang memberi manfaat kepada 9,144,000 pelajar. Okay, seterusnya adalah dari segi hebahan program kesedar. So tadi saya telah terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan program-program, perancangan-perancangan, pelaksanaan program yang kita laksanakan bagi menjayakan kajian sosioekonomi wilayah Kelantan Selatan. Jadi bagi tujuan ini, apa yang kita buat adalah bagaimana hebahan-hebahan kita untuk dimaklumkan atau untuk pengetahuan penduduk kumpulan sasar kita. So kita ada 3 strategi. Pertama daripada sistem penyampaian kita. So kita ada 3 peringkat. Pertama kita ada pembuat dasar di Ibu Pejabat dan seterusnya kita ada pejabat wilayah. Kita ada Gongusang, Jeli, Kuala Kerai dan bahagian Tanah Merah. Dan seterusnya kita ada pejabat operasi. So seterusnya kita ada sesi libat urus bersama kumpulan sasar yang kita laksanakan melalui program Turun Padang ataupun Hari Bersama Kesedar. Dan seterusnya adalah media sosial. So yang media sosial ni lebih kepada hebahan-hebahan kita melalui Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. So sehingga kini kita telah menyiarkan 316,757 bilangan capaian di media sosial. Okay, selain pada itu untuk pengesanan prestasi ini, okay, kita ada 2 pelaksanaan kita melalui sistem ISPAC yang kita bangunkan tahun 2022 dan juga kita ada kerjasama dengan UMK, dengan UST, UiTM, Cawangan Perak untuk kita pantau ataupun kita melihat prestasi pengesanan program-program yang kita laksanakan bagi setiap bantuan, jenis bantuan kepada usahawan, bantuan kepada miskin tegar, bantuan-bantuan bagi kumpulan sasar kita yang terlibat dengan bencana dan juga profil kampung kita. Okay. Last sekali adalah mengenai prestasi pencapaian pelaksanaan kajian. Okey, nak habis dah tuan-tuan. Sikit lagi. Okey, untuk rumusan pencapaian, setakat ni kita telah melaksanakan sebanyak 4% daripada 50 program projek kita yang kita cadang, kita rancang. So 47 program telah pun kita laksanakan. Sementara 3 lagi itu kita dalam tindakan sama ada kita boleh ataupun kita tidak mampu bergantung kepada keupayaan bajet dan juga kelulusan daripada pihak kementerian. Okay, sebelum penutup tu, okay, kalau kita tengok tadi, berasaskan apa yang telah saya bentangkan tadi secara rumusannya, program-program kita ada yang quick win, ada yang sederhana dan juga jangka masa panjang. Jadi kebanyakan program-program tadi sebagai program agropreneur, sokongan perniagaan, TVET, program-program usahawanan kebanyakannya merupakan quick win kesedar yang kita laksanakan dalam tempoh 3 bulan selepas kita tamat PKP dan melibatkan usahawan dan juga PPRT. Seterusnya kita ada program-program yang berbentuk sederhana, tempoh sederhana. Kita melibatkan kelestarian usahawan, peningkatan kualiti produk, pembangunan tanah terbiar dan juga desa lestari yang mana tempoh keberhasilan adalah antara 6 bulan hingga 2 tahun. Dan kita juga ada program jangka panjang seperti yang saya sebut tadi, program-program melibatkan security makanan yang bernilai tinggi, program perumahan mampu milik dan juga premis perniagaan ini akan melibatkan masa lebih lama iaitu sehingga 2026. Jadi di sini saya juga ingin mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kawasan Kelantan Selatan ini hanya merangkumi Gongusang, Jeli, Kuala Kerai dan juga sebahagian Tanah Merah. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini pihak kementerian berbesar hati menurunkan peruntukan-peruntukan untuk kita membantu kawasan-kawasan di luar kawasan Kelantan Selatan. Jadi bolehlah sekiranya ada cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan program seperti Desa Lestari atau program Prospek untuk membantu peningkatan ekonomi komuniti kawasan kampung tuan-tuan dan puan-puan bolehlah disalurkan kepada kesedar. Dan akhir sekali saya juga ingin maklumkan bahawa kajian hasil ekonomi sosial ekonomi penduduk kawasan Kelantan ni kita juga perincikan dalam plan strategik kesedar yang mana setiap 6 bulan kita akan study, kita akan lihat
dan kita akan pantau pelaksanaan dan juga pencapaiannya setiap tahun. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada pihak menganjur yang menjemput saya membentangkan way forward untuk sosial kajian ekonomi penduduk kawasan Kelantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya nak mencelah sampai hati sebab lama prep untuk pembentangan ni. Okey, baik. Sebelum nak serahkan kepada Q&A, saya difahamkan ada satu lagi video yang disediakan oleh pihak kesudah. Kita saksikan sekarang. Ketua Peneroka Arketika Setiap Persatu lah. Sekarang ni kita berada di tapak PKK yang akan dimajukan oleh pihak pengurus Kesedar lah. Jadi saya bagi pihak peneroka, warga peneroka terutama sekali mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan juga terutama sekali kepada Kesedar lah kerana menyelesaikan masalah pendapat kepada anak-anak peneroka. Baik, itu dia. Terima kasih Kesedar. Kita dah kesutukan waktu. Saya akan terus tanyakan persoalan sebab saya dah terima soalan daripada tuan-tuan. Soalan daripada Zaidi Maksum ni dia bagi salam je tapi tak ada soalan. Saya tak boleh tanya. Saya jawab salam je lah. Waalaikumsalam. Dan ada soalan Said Nawawi daripada Perlis, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan dari Don Titi Tinggi. Saya tak tahu nak tanya kepada siapa. Keempat-empat yang ada ni, persoalan dia adalah adakah perancangan seperti yang dilakukan di Kesedar, ke Johor dan ke Tengah yang kita akan lihat selepas ini akan dibawa ke Perlis atau ke negeri-negeri lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hafiz. Terima kasih Tuan Syed Nawawi bertanya soalan tu. Pada pandangan saya lah, saya sebenarnya tak sesuai nak menjawab ni.
sebab di luar wilayah kawasan Kedah ataupun kawasan Kelantan Selatan. Tetapi saya berpandangan bahawa projek-projek sebegini sebenarnya ada di kementerian, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Cuma di setiap negeri yang tidak ada LKW misalnya, dia ada pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sendiri. Saya rasa di Perlis ni dia bersekali dengan Kedah tak silap saya contohnya. Jadi keperluan-keperluan bangunan seperti prospek, desa lestari ataupun perumahan PPRT dan sebagainya, keperluan-keperluan begini boleh disalurkan kepada pejabat-pejabat kementerian yang ada di setiap negeri. Itulah pandangan saya. Sebagaimana di Kedah pun, projek-projek yang sebagaimana dimaklumkan oleh Puan Hajah tadi, projek-projek desa lestari sebenarnya di luar kawasan Kedah. Contohnya di Pasir Putih, di Kota Baru, memang di luar kawasan Kedah. Tetapi apabila dichannelkan kepada kementerian di peringkat negeri, projek itu boleh dilaksanakan dan disalurkan kepada Kedah untuk pelaksanaan. Dan saya percaya di negeri lain pun konsep yang sama akan dilaksanakan. Itu sahaja, Cik Hafiz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa tak ada banyak beza juga kita punya demografi, cuaca dan sebagainya. Saya pula jawab. Okey, ada soalan lagi daripada peserta on the floor ataupun dekat bawah ni, ada ke? Boleh ke mikrofon berhampiran untuk tanyakan kepada kita? Rupanya bukan. Dia nak pergi tandas mungkin. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Kita akan berhenti. Ada? Sorry? Okey, saya tak dapat kasi. Okey, soalan ni daripada USM. Haizat, saya USM juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ISPAP mengukur prestasi ataupun impak instrumen dalam meningkatkan pendapatan peserta? Okey, silakan. Okey, Cik Hafiz, saya sekali lagi mewakili tuan bos saya minta izin jawab. Terima kasih Tuan Haizat daripada Universiti Sains Malaysia. ISPAP ni sebenarnya kita baru diluluskan dalam rolling plan tahun lepas. Peruntukan lebih kurang 1 juta untuk kita membangunkan, ada 9 modul semuanya. Dan ada 4 modul pengesanan prestasi. Jadi bagaimana instrumen itu sebenarnya setiap tahun kita ada borang, contohnya pada tahun pertama bantuan diberikan kepada CA untuk keusahawanan contohnya. Jadi maklumat profil dan sebagainya, pendapatan produk dia, kaki tangan dia berapa, semua itu kita akan masukkan dalam ISPAP. Dan pemantauan bantuan keusahawanan kesedar biasanya sehingga 3 tahun. Jadi dalam tempoh 3 tahun ke depan itu akan ada instrumen yang pemantauan. Jadi di situlah kita akan dapat tahu di mana kemungkinan yang jadi lagnya kepada prestasi kawasan itu, dan perkara-perkara sinilah yang akan kita bincangkan. Contohnya yang kalau ada yang perkara kedua untuk kita ukur mekanisme tadi adalah kerjasama dengan universiti, contohnya Universiti Malaysia UiTM Machang dan UMK Universiti Malaysia Kelantan. Jadi kita akan bawa persoalan ini kepada peringkat yang lebih akademik lah untuk kita bincangkan secara akademiknya bagaimana penyelesaian ini dapat dibuat. Jadi itulah setakat ini instrumen yang dapat kita buat lah. Tapi benda ini masih dari peringkat ISPAP ni pada tahun ni baru kita dapat berpastilah lah, sebab mungkin pertengahan tahun ini baru ISPAP itu modul tu dapat disediakan dan data pun baru tengah masuk, tetapi proses untuk pengesanan prestasi itu begitulah yang akan berlangsung. Saya harap menjawablah ya Tuan Haizat. Baik, terima kasih. Baik, soalan yang daripada Kedah ni kita akan bawa ke segmen berikutnya. Saya fikir akan membawa kepada persoalan yang sama untuk ke Johor dan juga ke Tengah, khusus nak menarik perhatian belia yang menonton kita pada hari ini. Kita nak berehat dulu seketika sebab macam dalam TV kan. Kita akan kembali selepas ini kerana makanan dan juga minuman telah pun disediakan di luar. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada keempat-empat daripada Kesedar telah pun memberi pembentangan yang hebat dan juga dapatan yang penting untuk kita merencana pada masa depan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof dan juga Puan Hajah atas perkongsian berkenaan dengan perkara yang dibangunkan di Kesedar. Sekali lagi terima kasih, beri ketepukan yang gemuruh, dan juga kepada anda kembali semula pada jam 11 pagi selepas kita minum pagi yang telah disediakan oleh pihak Infra. Assalamualaikum, jumpa lagi.